Selamat pagi dan salam hormat. Bersama saya Grace Prinsina Chua dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 7 Jun bersiaran terus dari studio HD Kuching. Masyarakat di Sarawak semakin sedar akan kepentingan perniagaan dalam talian ketika berdepan pandemik COVID-19. Perniagaan dalam talian menjadi medium utama untuk para peniaga khasnya mencari sumber pendapatan dalam tempoh Perintah Kawalan dan Pergerakan. Kupasan lanjut bersama wartawan Monica Gary. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan ramai peniaga memilih menjalankan perniagaan dalam talian walaupun bagi segelintir peniaga operasinya bercanggah dengan kebiasaan. Bagi Kamil Hassan yang berniaga minuman dan makanan, tidak menafikan wujud persaingan yang hebat menjalankan perniagaan dalam talian. Berikutan ia akses utama digunakan oleh semua peniaga dan juga pengguna ketika pergerakan masyarakat terbatas dalam tempoh berkenaan. Penjualan atas talian atas dasar kita perlu cari satu sumber pendapatan because kami orang full time. Jadi dari saya at least ada satu cara untuk support keluarga lah. Wan Muhammad Afiq Wan Kamal pula menyifatkan peniaga sepertinya tiada pilihan lain selain menjalankan perniagaan dalam talian ketika tempoh itu walaupun sekadar mendapat keuntungan jualan dalam 50% daripada biasa. Memang itulah choice yang terakhir dan satu-satunya platform yang dapat kita guna sebagai peniaga untuk buat sales, untuk cari income lah. Kalau tak online memang tak dapat lah. Sementara itu, Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Mintrade, Dato' Muhammad Narodin Majais memaklumkan kesan daripada peningkatan mendadak perniagaan dalam talian terbukti apabila lebih 8,000 vendor mendaftar dalam 13 bazar rakyat online Sarawakku Sayang, BROS, seluruh negeri menerusi aplikasi perniagaan dalam talian termasuk Helpy, Foodpanda, GrabFood dengan anggaran keuntungan jualan lebih RM50 juta. Selain keuntungan kepada pihak peniaga, perniagaan dalam talian juga menyediakan peluang dalam perkhidmatan penghantaran ataupun rana. Misalnya, Helpy sahaja mempunyai 1,960 vendor dengan keuntungan jualan mencecah RM4.3 juta. Medium ini telah memberi manfaat kepada 416 rana seluruh negeri. Kementerian saya telah mengadakan hampir 300 program, awareness program untuk menyedarkan masyarakat mengenai betapa pentingnya kita menggunakan teknologi dan internet dan menggunakan platform digital. Kerajaan akan terus memperkasa perniagaan dalam talian dengan aplikasi perniagaan dalam talian yang akan diperkenalkan tidak lama lagi bagi menyediakan platform khas untuk peniaga Sarawak memasarkan produk dan meningkatkan daya saing dengan aplikasi-aplikasi lain. Ramai peniaga yang mengeluh akibat tidak dapat menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa bagi memberi laluan kepada pihak kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Walau bagaimanapun, platform perniagaan dalam talian telah pun menjadi penyelamat kepada banyak golongan peniaga khususnya di Sarawak. Monica Gary, RTM. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Perkhemah Sarawak berterima kasih kepada kerajaan atas keprihatinan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau penjana khususnya dalam industri automotif yang melibatkan pengenalan kepada insentif berkaitan cukai pembelian kereta. Presiden Perkhemah Sarawak Tan Sri Abang Khalid Tan Sri Abang Marzuki dalam satu kenyataan media memberitahu pihak Perkhemah amat memahami bahawa pengumuman yang dibuat terutamanya melibatkan pengecualian pembayar cukai jualan ke atas kenderaan pemasangan tempatan CKD
iaitu sebanyak 100%, manakala 50% pula bagi kenderaan import sepenuhnya, CBU, melibatkan stok kenderaan import yang sampai di gudang bermula 15 Jun sehinggalah 31 Disember nanti. Bagaimanapun, beliau menjelaskan bahawa apa yang menjadi kerisauan pihak penggiat industri masa ini ialah dengan stok kenderaan yang telah tiba sebelum 15 Jun dan masih lagi tidak terjual. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan dan Kemerosatan Ekonomi Negara bermula pertengahan Mac lalu. Katanya ketika ini hampir keseluruhan ahli perkemah berdepan masalah dengan lambakan stok-stok kenderaan yang telah diimport dan sampai di gudang sebelum 15 Jun, dan jika pengecualian ini turut merangkumi kenderaan-kenderaan ini, beliau percaya ia akan dapat dijual dan sekaligus mengurangkan jumlah stok sedia ada, dan seterusnya para ahli perkemah dapat mengimport semula stok-stok kenderaan. Dalam usaha merancakkan semula sektor ekonomi yang terkesan akibat penularan COVID-19, semua pihak perlu mainkan peranan penting. Pengetua Perunding AAZ Puncak Pinnacle, Muslim Anwar berkata ini termasuklah penglibatan daripada pihak swasta. Government dah buat part mereka, okay. So kita kena buat part kita. Bukan government simply ignore you. Not just swasta dalam package rancangan ini. Yeah. So, masing-masing kena buat peranan masing-masing supaya insyaAllah kita baik habis saja pandemik ini kita dapat insyaAllah lah dapat mengawal ekonomi kita dan taklah seteruk macam negara-negara lain. Ujar beliau, berdasarkan pakej-pakej yang diberikan kerajaan sebelum ini, bantuan tidak hanya memfokus golongan sasar seperti B40 tetapi bersifat inklusif, termasuk insentif kepada majikan-majikan swasta yang terkesan. Beliau bercakap demikian dalam satu panggilan telefon bersama Limbang FM ketika diminta memberi reaksi berkenaan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana yang diumum Perdana Menteri pada Jumaat lepas. Penduduk di Sibu diingatkan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasa walaupun Sibu berstatus zon hijau COVID-19. Menurut residen bahagian Sibu, Charles Xiao, hasil pemantauan yang dijalankan pihaknya setakat ini, pematuhan orang ramai berada pada tahap yang memuaskan. Charles Xiao memaklumkan walau bagaimanapun masih terdapat beberapa premis, terutamanya gerai makan yang tidak mematuhi penjarakan meja di premis mereka. Namun pihak penguatkuasa sudah memberikan peringatan kepada pemilik gerai berkenaan. But there are still some shops which don't practice social distancing lah. That one the shop owner need to take note lah. Especially coffee shops do not put their tables too near across one another lah. Beliau ditemui media selepas menyertai rondaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM Sibu dan penguatkuasa Majlis Perbandaran Sibu ke sekitar Sibu semalam. Di Limbang, beberapa projek transformasi luar bandar RTP yang dilaksanakan kerajaan negeri di kawasan-kawasan Dun Bukit Kota telah siap. Sehubungan itu, Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman menasihatkan agar masyarakat kampung khasnya mula beri tumpuan terhadap projek yang berpotensi membangunkan pendidikan dan ekonomi setempat. Jalan dan sebagainya. Mereka perlu memikirkan projek-projek ekonomi, projek-projek pendidikan supaya mereka dapat mengembangkan ekonomi setempat. Beliau ditemui pemberita ketika membuat lawatan ke tapak projek RTP Bukit Kota Limbang. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID dan juga Majlis Daerah atas kerjasama yang baik dalam melaksanakan projek-projek tersebut. Ibu Pejabat Polis IPD Padawan Bahagian Siasatan Penguatkuasaan Trafik mencari waris seorang lelaki tempatan berumur dalam lingkungan 40 hingga 50 tahun yang merupakan mangsa maut langgar lari. Kenyataan media IPD Padawan memberitahu pihaknya menerima maklumat mengenai pejalan kaki tersebut pada pukul 12.30 tengah hari 29 Mei selepas dari Hospital Umum Sarawak.
Siasatan awal mendapati beliau terlibat kemalangan pada pukul 6 pagi 26 Mei lalu di Jalan Matang Jaya yang dipercayai dilanggar lari oleh sebuah kenderaan. Sesiapa yang kehilangan ahli keluarga atau yang mengenali mangsa boleh hadir ke bahagian pengurusan trafik daerah Pedawan dengan keadaan segera atau boleh terus menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Shalina di talian 082 862 641 atau 010 211 9427. Di Bintulu, masih dalam suasana menyambut perayaan setelah puas menikmati rendang ayam, daging dan kek lapis, sajian tradisi masyarakat tempatan tetap menjadi pilihan. Menurut anak jati masyarakat Wai, Aisyah Peri Abdul Rahman, masakan Wai bukan sekadar penuh nostalgia, malah mempunyai khasiatnya tersendiri. Bagi masyarakat Wai Bintulu, makanan seperti tiong, tebes, umai, linut, ikan tenggiri masak rebus, sotong kelapa dan pais udang nasi antara menu tradisi yang masih menjadi pilihan kebanyakan komuniti tersebut. Menurut Aisyah Peri, kaedah masakan yang ringkas dan kurang berminyak menjadikan ia tidak jemu untuk dimakan apatah lagi selepas musim perayaan. Kita memang mencarikan makanan tradisional. Itulah kadang-kadang masa raya ni dia kebanyakan kan membuat makanan tradisional macam ni, macam ikan rebus saja kah, pais ikan kah, pais undang ini kata dia. Jadi kita terpaksa bagilah sebab ini yang makanan yang mereka suka. Membukakan selera makanlah macam umai ni. Ditemui di rumah beliau di Kampung Asyakirin Fasa 1, Aisyah menjelaskan menu tersebut sering menjadi pilihan pengunjung sewaktu dihidangkan di Parok Wai atau Dapur Wai semasa Pesta Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF di tapak lapangan terbang lama Bintulu saban tahun. Beliau yang mewarisi kemahiran memasak masakan Wai daripada arwah ibu dan neneknya sering diundang bagi menyediakan menu tradisi Wai di BIKF atau majlis-majlis rasmi di Bintulu. Oleh itu, beliau berharap agar generasi muda terus mewarisi kemahiran menyediakan menu tradisi yang menjadi identiti masyarakat Wai Bintulu itu. Sekian berita pagi Sarawak, saya Grace Prince Netra. Utamakan kebersihan anda, jaga jarak, jaga diri. Sekian, jumpa lagi.